Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi dalam rancangan segmen Enak Rasa Rampai Pagi. Baiklah, hari ini saya akan membawakan resepi apa dia? Pulut bersambal. Saya Chef Haja Farida Haji Muhammad Taufik akan memperkenalkan apakah dia bahan-bahan untuk membuat pulut bersambal. Pastinya bis kita di rumah semoga sentiasa sihat dan sekarang ini duduk di depan kaca TV untuk mencatat resepi ketani pagi ini. Baiklah, bahan-bahan yang mula-mulanya iaitu 500 gram beras pulut, santannya 350 ml dan 250 ml air. Di sini adalah 2 sudu makan minyak dan yang ini garam. Yang ini adalah 1 sudu makan tetapi saya lebihkan sedikit. Jadi yang di sini adalah bahan-bahan untuk membuat sambalnya. Yang ini akan saya buatkan sambal kelapa bercampur udang kering yang telah pun saya rendam dan sangai. Baiklah, di sini 250 gram kelapa parut berwarna putih. Di sini garam, serbuk cukup rasa, pewarna orange. Yang ini bawang merah yang telah pun saya cincang halus. Bawang putih yang telah pun dicincang halus daripada 2 ulas bawang putih. Yang ini bawang merahnya 3 biji. Udang kering yang telah pun direndam dan ditoskan serta disangai sebanyak 50 gram. Ini adalah gula halus, minyak masak untuk menggoreng sedikit ataupun ketani menumis, bukannya menggoreng tetapi menumis. Ini sos Thai, kalau tidak boleh digantikan dengan sos cili ataupun cukup sekedar dengan lada kisar. Dan ini air, sekiranya serunding kelapa ini agak kering, ketani boleh letak air sedikit. Dan di sini serai yang telah pun dimamar. Baiklah. Mula-mula saya akan membuat pulutnya terlebih dahulu. Kita gunakan sarung tangan, takut terkena tangan ya. Jadi 500 gram. Yang ini beras pulutnya yang telah pun saya cuci dan direndam selama 3-4 jam ataupun semalaman ya. Semalaman janganlah dari pagi sampai ke malam sampai besok pagi jadinya cukup sekedar 4 jam sahaja kalau bis kita akan merendamnya. Dan ini garam kita letak, santan, air, kita nyalakan api. Jadi kita akan mentanak ataupun memasak pulut ketani sehingga menggelegak pekat ataupun meletup-letup ya. Okey, tips untuk mentanak pulut kerana saya mahukan santan dan air ini sebati dan ketani masak santannya agar pulut ketani ini, tipsnya ialah agar ianya tidak cepat basi ataupun bangas. Dan juga santannya apabila ketani kukus, santannya tu indah naik ke atas. Ketani punya beras pulut tatu cantik kah? Nampak dia sebati, semakin ia nanti pekat, pulut tani akan berwarna putih cantik. Jadi kita gaul. Dan juga apabila ketani mentanaknya, apabila ketani mengukus, ia tidak akan terlalu lama dikukus dan cepat masak. Itu tipsnya tu. Ini dia sudah masak. Ketani akan mentanaknya sampai ianya ada meletup-letup macam itu. Nampak sudah agak pekat. Kita tutup apinya dan masukkan seperti biasa kita masukkan minyak. Ya, inilah
pulut ketan ni yang sudah pun masak. Ketan ni gaul lah, cantik kan? Nampak berlinang. Kita masukkan ke dalam loyang. Jadi pulut ini ketan ni kukus selama 25 minit, 15 ke 25 minit sahaja. Sehingga ia masak. Baiklah, kita akan kukus pulut yang telah pun ketan ni tanak tadi selama 15 ke 20 minit sahaja. Sekarang selepas ini saya akan menunjukkan cara-cara membuat sambalnya. Jadi kita kukus terlebih dahulu. Ya, penonton di rumah, suri-suri rumah tangga yang tengah melihat siaran Ketan Pagi ini, yang tadi Ketan sedang membuat pulut yang sedang dikukus. Sekarang kita akan membuat sambalnya pula. Mula-mula kita masukkan terlebih dahulu kelapa parut yang berwarna putih. Saya masukkan ni terlebih dahulu. Sos Thai digaul bersama. Ini adalah cili kisar. Kemudian saya akan masukkan garam. Serbuk cukup rasa, gula, kita gaul merata. Selepas tu saya akan masukkan udang kering yang telah pun saya rendam, toskan dan sangai. Kita gaul merata. Kemudian kita akan letakkan pewarna orange sekiranya bis kita mahukan. Kalau kita nak warnanya agak terang. Selepas tu baru kita nyalakan api dan masukkan sedikit minyak. Kita masukkan bawang merah, sedikit bawang merah. Tumiskan ya dulu sehingga naik bau dan agak garing. Kita masukkan bawang putih dan serai yang telah pun dimamar. Sedap ya bau dia. Serai ni hendaklah kita tumis untuk menaikkan baunya. Kita bagi dia garing sedikit, kurangkan apinya. Okey, dah nampak agak kekuningan. Kemudian kita masukkan kelapa parut yang telah pun kita gaul sebati dengan bahan-bahan yang lain tadi. Kita campurkan ianya dan gaul merata. Baunya sedap. Lepas tu warnanya cantik. Okey, alhamdulillah, masya-Allah dah masak. Sedap. Jadi inilah ketan ni punya serunding kelapa pulut bersambal. Ini dia serunding kelapanya. Ini telah pun masak. Dan ni ketepikan. Bukan lagi letak kita ketepikan. Dalam sini. Ini panas-panas lagi.
Jadi kita tunggu sehingga pulut ketan ni tadi, beras pulut tadi yang telah pun dikukus, insya-Allah mungkin sudah masak, akan kita masukkan ke dalam acuan yang kecil, comel molek. Macam saya kecil. Tapi badan tak comel molek. Kecil saja. Okey, jadi kita letak macam ni. Akan kita ni masukkan susun pulut ketan ni di sini, kita acuankan, kemudian kita keluarkan dan letak serunding ni. Sekejap dan senang kan? Anda payah. Ketan ni cuba berjimat cermat. Jadinya kenapa Indah membuat makanan ni? Ketan ni tunggu selepas ni apabila beras pulutnya yang sudah dikukus masak. Penonton di rumah, inilah yang telah pun siap dikukus pulut ketan ni dan juga sambal serunding. Jadi saya masukkan ke sini, tekan ini jadi acuan ni. Lepas tu kita letakkan macam tu, ini simpan macam tu, ditekan-tekan. Lembut cantik ni. Letak. Saya lebih suka ia sebelah atas. Kalau sebelah ni kan meletakkan intinya nanti terjatuh dan indah lawak. Saya akan buat dua cara ni. Diulikan dan juga ada yang diletak sebelah atas sahaja. Okey. Okey. Macam ni. Mau lagi style tu lawak. Okey, dan sambalnya saya letakkan sebelah atas. Okey. Sengaja saya letak biar ia jatuh-jatuh, nampak cantik. Dan lagi satu teknik, kita buat setengah sahaja, dah payah terlampau banyak dah payah penuh. Setengah acuan. Selepas tu kita ni ulikan. Macam kita ni menguli kusoi Okey, itu dia. Dan saya akan letakkan tepi sedikit supaya nampak cantik. Okey, itu dia. Nanti yang selebihnya nanti kita sambung. Yang ini untuk dilihatkan buat penonton di rumah. Siap Ini dia. Pulut bersambal. Ini dia pulut bersambal yang telah pun saya tunjuk carakan sebentar tadi. Bagi yang lagi sekali saya ingin membagi tahu, bagi yang mungkin terlepas pandang untuk melihat ataupun mencatat apa yang resepi bahan-bahannya yang telah pun saya tunjukkan dan macam mana caranya, bolehlah melayari Instagram Rampai Pagi. Bukannya Instagram Mira Putra Atua.bakery Yang ini semua dekat Rampai Pagi. Biar kan bertanya-tanya, tanya tadi Rampai Pagi. Segmen Enak Rasa Rampai Pagi, Instagram Rampai Pagi, YouTube segmen Enak Rasa Rampai Pagi, dan mencatat apakah dia pulut bersambal. Sampai jumpa lagi bersama saya Chef Ajah Farida di lain segmen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.